Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita nak buat brainstorming untuk final brainstorming untuk minggu pertama. Jadi kat sini kita nak tengoklah kita punya hasil jualan, duit yang kita dah dapat tu berapa banyak. Okey, yang pertama untuk aktiviti task atau rutin ni. Jadi yang pertama offline sale. Offline sale kita ni kita target hari tu 5 biji burger je lah untuk satu hari. 5 biji tu untuk RM15 lah. Jadi total sale yang kita dapat buat 8 unit satu hari. Jadi tercapailah, terlebih lah target kita tu. Kita capai. Untuk online sale pula, kita punya target online sale ni kita guna dua platform, iaitu FB dengan IG. Jadi kita punya target customer untuk satu hari tu kita letak 4 untuk satu hari kan. 4 tu kita boleh dapat RM12 lah. Kita jadi total sale yang kita dapat untuk online sale ni kita dapat 6 unit untuk satu hari. Online sale ni kita ni lah naik dua lah. Lebih dua. Jadi online sale ni kita ada buat soft sale dengan hard sale lah yang diminta. Jadi hard sale tu kita buat 3 kali satu minggu. Kita buat hari Isnin, Selasa dengan Jumaat. Untuk Teja tu kita buat 3 kali juga seminggu. Kita buat hari Isnin, Rabu dengan Jumaat. Lepas tu soft sale macam biasalah, setiap hari kita buat 3 soft sale lah. Kita post dekat FB dengan Instagram. Okay, itu untuk yang aktiviti. Seterusnya untuk problem atau problem atau solution ni, untuk offline sale ni kita dapat masalah dari segi kita had to carry item taking care of the shuttle from home to take to the store every day. Maksudnya kita ada masalah untuk bawa barang tu untuk maksudnya untuk bawa barang untuk bawa pergi ke kedai. Daripada rumah, barang kita dah beli, kita letak kat rumah, kita kena bawa ke kedai. Jadi untuk first week ni memang kita baru first bukaan, jadi kita banyaklah tertinggal barang, jadi kena ulang alik dan sebagainya. Lepas tu dari segi penyimpanan pun sama juga, hari-hari kena bawa balik rumah. Dari segi macam material yang mentah tu kan, barang-barang basah, jadi kita kena bawa balik rumah, kena letak dekat peti sejuk rumah kan. Jadi solution ni adalah prepare or add extra item into the store such as refrigerator atau peti sejuk kita kena beli sejuk lah. Maksudnya kita kena letak peti sejuk dekat kedai kita tu, walaupun kecil tak kisah. Peti sejuk kecil pun tak apa. Untuk simpan barang-barang mentah macam sayur semua tu kan. Betul. Daging, sayur, sebagainya. Lepas tu dari segi online sale pula, kita ada masalah di mana online sale kita kita dapat sambutan dekat online sale. Maksudnya kita dapat like lah semuanya. Tapi cuma kita tak dapat customer yang datang daripada online sale yang kita buat. Tak ramai. Itu ada tapi tak banyak lah. Tak ramai. Ada yang datang, maksudnya dia tengok dekat social media dia datang ke kedai kan. Ada tapi tak ramai lah untuk sehari tu.
Jadi solutionnya kita kena buat lagi post, banyakkan post yang efektif lah, untuk diorang datang lah, untuk diorang excited untuk datang ke kedai. Okay, seterusnya So solution dia apa yang kita kena buat? Kena post banyak lah kan lepas ni kan? kita kena Amal post, lagi menarik kan. kena post secara efektif lah. Buat konten yang menarik lah. Konten yang menarik ah. Betul. Jadi seterusnya dari segi financial status pula, initial capital kita, permulaan kita punya modal tu 200.5. Lepas tu kos kita beli semua benda tu RM148.16. Kemudian total accumulated sale ni, secara keseluruhannya untuk minggu yang pertama ni kita dapat RM64.50 sahaja. Sebab kita ada yang tak start meniaga lagi kan hari tu. Kita meniaga dapat berapa hari je? 3 ke 4 hari. Tapi yang tu lepas ni kita akan apa ni lah, hari-hari ni kita akan niaga lah. Lepas ni kita akan mula balik lah. Kita akan buat betul-betul balik lah. Ya. Achieve target more than 100.5, 115. Maksudnya target kita untuk minggu pertama 100.5. Tapi tak tercapai lah. RM64.5 je. Lepas tu dari segi profit atau loss ni, kita kalau itu kan ada untung tu tetap ada, cuma kita kena ambil faktor kos semua tu, jadi kita agak kerugian sikit lah, RM128.66. Sebab kerugian Lepas tu tu pun satu sebab lagi kita kan tak sampai seminggu kan. lagipun kita baru je buka kan. Jadi still tu tak tinggi mana lagi. So untuk goal plan untuk next week, goal plan for the next week. Jadi apa goal kita untuk next week ni? Target sale kita nak berapa? Kewangan kita nak, income kita nak dapat secara keseluruhan ni. Sebelum ni berapa? Sebelum ni yang ni berapa? RM64.50 ni target sale kita. Okay, so kita kena target 80 ke atas lah yang tu. 80 ke atas Okay Abid? Target sale ni buat 100.5. 100.5. Tak tinggi sangat 100.5. 130. Rendah tu. 100 ke 100? Rasanya boleh 100.5 ke. Logik lah kalau fikir. Sebab minggu pertama tu pun banyak tutup. Kalau buka je aku rasa lepas je. Okey. Buat 130 lah. So, next week 130 lah. Lepas tu yang kedua ni interactive hard sale and soft sale using Canva. Maksudnya kita buat post dekat social media lah. Sebab kita pun sebelum ada problem dekat tu kan, online sale. Jadi kita kena buat hard sale dengan soft sale ni lebih kerap lah, lebih menarik lah. Kemudian gains customer feedback to record. Kita akan record customer feedback. Lepas tu mungkin kita akan tunjukkan dekat social media. Jadi customer tu akan tengok kita punya social media, jadi dia pun rasa apa ni, nak recommend lah, nak beli nak cuba. Nak rasa lah. Ini customer comment and feedback ni antaranya lah customer comment kita, feedback yang kita dapat untuk minggu pertama. Kemudian ini soft sale dengan hard sale dekat FB dengan IG untuk
25 hari bulan hingga 30 hari bulan lah. Okay. Tengok je. Skip dulu. Ini seminggu lah yang kita buat. Ni semua ni. Kita boleh tengok. So untuk cash flow statement. Janganlah man. So untuk cash flow statement, kita beli barang dia tu seminggu sekali je. Kita beli sekali banyak lah. Sekali pukal. Jadi kita start meniaga hari Sabtu, Ahad hingga Jumaat. Kita start niaga. Pada hari Sabtu tu kita ambil barang. Kita ambil daging 18 pieces, roti 20 pieces, telur 30 pieces, sausage 20 pieces, ayam 12 pieces. Jadi untuk harga satu pieces tu jatuh untuk daging ni 80 sen, roti 30 sen, telur 40 sen, sausage 26 sen, ayam 75 sen. Jadi total cost yang kita untuk beli untuk stok minggu pertama ni kat sini lah semua ni. Ni dia punya total cost ni. Kita beli. Jadi seterusnya kita start meniaga bukan hari Sabtu lah. Hari Sabtu kita tutup. Hari Ahad pun belum lagi. Kita start meniaga hari Rabu. Hari Rabu kita dapat jual daging 4, roti kurang 1, sausage 2, ayam 6. Kat sini kita dapat sale lah. Kita punya sale kat sini untuk hari Rabu. Lepas tu hari Khamis kita daging kita dapat jual 2, roti 4, telur 5, sausage 16. Sausage banyak untuk hari Khamis ni. 16 orang beli. Ayam 4. Kemudian hari Jumaat, hari last ni. Yang ni banyak hari Jumaat. Daging kita dapat jual 10, roti kita dapat jual 10. Maksudnya ada 10 burger ada kat sini. Telur kita jual 5, sausage kita jual 2, ayam dapat jual 2. Jadi total sale ada 73 item yang kita jual dah. Ni kita punya income untuk minggu ni. Dan dia punya stock counter ni dah habis dah. Dah habis. Kalau ikutkan dah habis. So memang yang kita bawa untuk week kedua yang tinggal apa? Untuk week 2 kita beli item baru lah. Kita ambil ni. Item baru lah. Kita beli. Kita dah skip seminggu beli kan? stok lah. Kita dah seminggu. Kita beli stok lah untuk minggu kedua. Bagi stok-stok yang tinggal sikit ni kita akan beli. Jadi ni dia punya harga lah. Harga punya daging kita jual RM1.50, roti RM50 sen, telur RM50 sen, sausage RM50 sen, ayam RM1.50. Lepas tu dia punya ni bahagian product cost dengan order cost lah. Product cost untuk pembuatan burger ni dan sebagainya. Order cost ni petrol. Petrol ni kita guna untuk hantar order customer, dengan selalunya kita guna untuk beli barang. Beli barang tu kita guna duit RM4 lah untuk seminggu. Untuk seminggu lah sebab kita beli sekali je. Sekali jangan beli kan. Sekali Lepas tu packaging bag ni, bag plastik tu lah. Tu RM2. Plastik kan. Lepas tu tongges ni untuk minggu pertama ada tongges. Untuk minggu kedua mungkin tak ada. Sebab masih ada lagi lah. Untuk minggu pertama ni tongges ni kita beli lah RM29. Lepas tu plastik sampah RM2. Lepas tu burger wrapping burger tu kan RM5.90. Kemudian edit recipe ni dia macam kat situ ada letaknya sos, black pepper, ada mayonis, semua sos tu semualah sayur. Ini lah dekat edit recipe ni. Ini dah campurkan sekali. Plus tu last kali plastic bag charge ni, ini dekat
inilah supplier dikenakan cas kat kita lah untuk plastic bag 20 sen. Jadi untuk total cost untuk minggu pertama ni 148, 16 sen. Jadi untuk total capital kita mula-mula tadi 200.5. Lepas tu kita dah beli barang semua, cash in hand kita sekarang ni masih ada lagi 101.84 sen. Per week ni kalau tak silap total cost total capital total cost kalau tak silap, ataupun pendapatan seminggu tu lah. So untuk profit atau loss ni kita ada kerugian sikit lah baru mula berniaga kan. Jadi dia punya kalau ikutkan secara betul-betul RM83.66. Walaupun ada loss tapi tetap kita ada cash in hand ni. Tapi jangan risau lah. Cash in hand ni boleh cover dia sebab mula-mula berniaga. Jadi rasanya itu sahaja. Tak ada apa dah. Last kali sebelum kita habis brainstorming ni untuk lantik untuk ni lah manager untuk next week. Siapa nak jadi project manager untuk next week pula? Kita follow yang macam kita bincang sebelum ni. Week yang kedua kita bagi Nabil Nabil boleh Bil? Boleh. Okay, maksudnya kedua untuk aku manager. Yang soft sale dengan hard sale tu kita ikut yang minggu ni lah, minggu pertama lah. Yang baru lah kita bincang itu bincang. Bincang. Okay, boleh. Untuk brainstorm yang kita akan buat untuk minggu 2. Okay. Minggu kedua. Jadi last kali itulah project manager untuk minggu depan Nabil. Okay. Rasanya itu sahaja, tak ada apa-apa. Itu saja, tak ada apa. Terima kasih.